Di persimpangan doa selalu menunggu hadirmu, selalu ku sebut namamu, ku cari-cari dirimu. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Aina Insyirah binti Zulkifli akan mengkritik novel yang bertajuk Merenang Gelora daripada Ruslan Ngah. Dalam isi kandungan yang akan saya sampaikan iaitu kritikan, biodata, sinopsis, watak dan latar masyarakat, masa dan tempat. Jom kita tengok. Baiklah, saya akan menceritakan tentang Ruslan Ngah dahulu. Ruslan Ngah ini dilahirkan di Marang, Terengganu. Mendapat pendidikan sekolah menengah di SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Nama penanya iaitu Rahlan Kazan. Novel Merenang Gelora ini mendapat hadiah tempat ketiga iaitu hadiah sastera kumpulan utusan. Wow, sangat menarik kan ceritanya? Novel ini juga dipilih sebagai komponen sastera dalam pelajaran bahasa Malaysia untuk tingkatan 3 bagi Zon 2 mulai tahun 2012. Antara karya Ruslan Ngah ini iaitu Senandung Anak Laut pada tahun 1988, Sahabat Razi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Mencari Bukti di Hujung Senja, Keranamu Hani, Allah 21, Gerimis di Hati Arini daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, dan yang kedua terakhir sekali Merenang Gelora Utusan 2002, dan akhir sekali iaitu Yang Tercinta Utusan 2003. Itulah biodata Ruslan Ngah. Baiklah, saya akan menceritakan tentang watak Badri dahulu kerana watak Badri ialah watak utama dalam novel Merenang Gelora. Badri ini berumur 17 tahun. Dia merupakan anak pegawai kerajaan dan ibunya ialah suri rumah. Mempunyai adik bernama Badrul, seorang pengawas di sekolah. Beliau juga mempunyai sikap yang tegas dan berpegang pada prinsip. Antaranya ialah Badri menjalankan tugasnya dengan tegas dan berpegang kepada prinsip bahawa amanah yang dipikul harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi, dia memegang jawatan pengawas di sekolah. Selain daripada itu, beliau juga seorang yang pemberani. Antaranya iaitu dia tidak takut untuk menyiasat aktiviti Syahrul dan kawan-kawannya demi memastikan salah laku pelajar dapat dipanteras. Malah dia berani berhadapan dengan Syahrul yang menyerangnya. Dia berani ke hadapan apabila Syahrul tu ajak gaduh dengan dia. Okey, yang seterusnya iaitu rajin. Badri ini seorang yang sentiasa mengulang kaji pelajaran serta rajin membaca buku di perpustakaan. Okey, baiklah. Badri juga mempunyai sikap setikawan. Setikawan inilah yang paling penting dalam kehidupan apabila bersama-sama dengan kawan. Okey, dia tidak mahu bersahabatnya dengan seseorang yang memilih jalan yang buruk. Lalu Badri ni menyukai rakan yang saling menasihati untuk kembali ke pangkal jalan. Okey, yang akhir sekali iaitu pemalu. Badri merupakan seorang yang pemalu. Walaupun dia lelaki pun ada sifat malu. Okey, dia tidak gemar berkawan dengan perempuan, tapi selepas Siumei dan Nadira muncul, dia tidak menolak persahabatan dari mereka. Itulah watak Badri, watak utama kita dalam Merenang Gelora. Sebenarnya, novel ini mempunyai tema. Kalau tak ada tema, mestilah bukan novel, betul tak? Jadinya, tema Merenang Gelora ini ialah
kegigihan dan tanggungjawab seorang remaja dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan dan terpaksa menempuh pelbagai cabaran dalam kehidupannya, iaitu Badri. Hal ini dibuktikan melalui watak Badri yang memegang jawatan sebagai pengawas sekolah telah berusaha untuk membanteras kegiatan penjualan telefon bimbit dalam kalangan murid sekolah. Badri menghadapi cabaran apabila difitnah oleh murid yang tidak berpuas hati dengannya dengan tindakan tegasnya. Akhirnya, Badri berjaya membanteras segala gejala yang buruk tersebut dan berjaya membawa kejayaan kepada dirinya serta rakan yang lain. Baiklah, saya akan menceritakan tentang watak Badri dahulu kerana watak Badri ialah watak utama dalam novel Merenang Gerora. Badri ini berumur 17 tahun. Dia merupakan anak pegawai kerajaan dan ibunya ialah suri rumah. Mempunyai adik bernama Badrul, seorang pengawas di sekolah. Beliau juga mempunyai sikap yang tegas dan berpegang pada prinsip. Antaranya ialah Badri menjalankan tugasnya dengan tegas dan berpegang pada prinsip bahawa amanah yang dipikul harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi, dia memegang jawatan pengawas di sekolah. Selain daripada itu, beliau juga seorang yang pemberani. Antaranya iaitu dia tidak takut untuk menyiasat aktiviti Syahrul dan kawan-kawannya demi memastikan salah satu pelajar dapat dipenteras. Malah dia berani berhadapan dengan Syahrul yang menyerangnya. Dia berani ke hadapan apabila Syahrul tu ajak gaduh dengan dia. Okey, yang seterusnya iaitu rajin. Badri ini seorang yang sentiasa mengulang kaji pelajaran serta rajin membaca buku di perpustakaan. Okey, baiklah. Badri juga mempunyai sikap setikawan. Setikawan inilah yang paling penting dalam kehidupan apabila bersama-sama dengan kawan. Okey, dia tidak mahu bersahabatnya dengan seseorang yang memilih jalan yang buruk. Lalu Badri ni menyukai rakan yang saling menasihati untuk kembali ke pangkal jalan. Okey, yang akhir sekali iaitu pemalu. Badri merupakan seorang yang pemalu. Walaupun dia lelaki pun ada sifat malu. Okey, dia tidak gemar berkawan dengan perempuan, tapi selepas Xiaomei dan Nadira muncul, dia tidak menolak persahabatan dari mereka. Itulah watak Badri, watak utama kita dalam Merenang Gelora. Watak sampingan. Selain daripada watak utama, pastilah kena ada watak sampingan, betul tak? Okey, watak sampingan yang pertama iaitu Syahrul. Syahrul ni merupakan anak seorang ahli perniagaan. Hidup yang sederhana setelah perniagaan bapanya mengalami masalah. Tak tahulah masalah apa dalam perniagaan tu. Menjual telefon bimbit yang dicuri. Rakan kepada Mengkong dan Kumar. Syahrul juga mempunyai hasrat, mempunyai rasa suka dekat Nadira. Pengedar dadah. Terlibat dalam lumba haram. Syahrul juga mempunyai sikap yang suka berfoya-foya dan sering menghasut rakan, iaitu dia menghasut Mengkong mencuri telefon bimbit di kedai bapanya serta menghasut Kumar mengenakan Mengkong hingga dibuang asrama. Okey, yang seterusnya, Syahrul juga pandai berpura-pura dan tidak bertimbang rasa. Contohnya, dia sanggup mengupah rakannya Din untuk memukul Badrul yang hanya kerana mahu membalas dendam pada Badri. Macam itulah watak si Syahrul ini. Teruk kan? Walaupun dia ahli seorang perniagaan, tapi dia bersikap suka mencuri.
Watak sampingan yang kedua iaitu Nadira. Asyik-asyik dengan Nadira. Siapa Nadira ni? Nadira ni ialah seorang pelajar yang baru pindah, anak buah Mak Lang. Seorang yang lemah lembut dan berfikiran terbuka. Maksudnya Nadira ni dah matang lah, walaupun dia masih tingkatan 5, walaupun dia masih 17 tahun. Okey, Nadira ni sebenarnya mempunyai sikap ego dan sombong. Contohnya, dia tidak mendengar nasihat Badri yang menghalangnya jangan berkawan dengan Badrul. Macam yang kita dengar tadi, macam yang saya katakan tadi, jangan berkawan dengan Syahrul. Syahrul tu kan budak yang degil, jadinya Badri menasihatilah, janganlah kawan dengan Syahrul. Syahrul tu suka mencuri, betul tak? Dan suka berfoya-foya. Okey, yang seterusnya, Nadira juga mempunyai sikap mudah terpengaruh, iaitu dia sering bersama Syahrul yang suka berfoya-foya. Macam itulah sikap Nadira. Okey, yang seterusnya iaitu Nadira juga mempunyai sikap yang mudah menyesal akan kesilapannya. Biasalah kalau kita orang Islam, kita akan mempunyai rasa kesal apabila kita melakukan sesuatu. Itulah fitrah sebagai manusia, betul tak? Okey, contohnya Nadira segera mencari Badri untuk meminta maaf kerana tidak percaya pada Badri. Apa yang Badri katakan, apa yang Badri nasihatkan, Badri menasihatkan, Nadira tak nak dengar. Jadinya dia menyesal. Okey, yang akhir sekali iaitu Nadira juga mudah mempercayai fitnah. Contohnya apa tu? Contohnya dia percaya akan fitnah Badri membawa telefon ke sekolah, dan ini menyebabkan dia membenci sangat pada Badri. Sebenarnya tu fitnah. Fitnah itu tak betul, betul tak? Okey, itulah watak Nadira dalam Merenang Gelora. Watak sampingan yang ketiga iaitu Siu Mei. Siapakah Siu Mei ini? Siu Mei ini ialah seorang gadis yang berbangsa Cina dan satu kelas dengan Badri. Badri, watak utama tersebut yang memegang jawatan pengawas. Okey, Siu Mei ini seorang yang rajin. Contohnya, rajin mengulang kaji pelajarannya menjelang SPM dan berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Cemerlang yang macam mana? 8A, 9A, 10A. Okey, pelajar yang pintar. Siu Mei juga pelajar yang pintar. Dia telah berjaya menjadi seorang doktor gigi. Sebab itulah dia digelar sebagai pelajar yang cemerlang. Okey, seterusnya iaitu berfikir terbuka dan matang. Dia berbincang dengan Badri tentang kepentingan dalam hidup. Siu Mei ni juga matang dalam kehidupan dia sendiri. Okey, yang akhir sekali, Siu Mei ini bersikap mudah sensitif. Mudah sensitif yang macam mana? Dia mudah merajuk apabila dia tidak diberi perhatian oleh Badri. Tapi macam ada benda yang tak kena, kan? Dia tidak diberikan perhatian kepada Badri. Adakah dia suka akan Badri? Okey, yang seterusnya iaitu watak Kumar. Kumar, siapakah Kumar? Kumar iaitu seorang pelajar berbangsa India yang bersekolah bersama Badri, berkawan rapat dengan Syahrul dan Mengkong. Siapa Syahrul? Siapa Mengkong? Syahrul tadi saya dah terangkan, mestilah degil. Kalau Syahrul degil, Mengkong kita tak tahu lagi. Kalau Kumar, kita dah macam nampak perangai dia. Okey, menjalankan urusan jual beli telefon bimbit. Contoh sikap yang Kumar ada iaitu mengingkari peraturan sekolah. Nampak dah kedegilan Kumar. Contohnya, Kumar bekerjasama dengan Syahrul dan Mengkong menjual kad prabayar dan telefon bimbit sehingga ditangkap oleh Cikgu Jailani. Cikgu Jailani mesti cikgu disiplin, betul tak? Okey, yang seterusnya iaitu pendendam. Pendendam yang macam mana? Contohnya,
dia mengenakan Badri kerana Badri menyebabkan dia tertangkap. Dia tak puas hatilah dengan Badri, sebab itulah dia bersikap macam tu. Okey, yang seterusnya iaitu mudah terpengaruh. Sama macam Nadira, betul tak? Dia mudah terpengaruh. Contohnya, dia terpengaruh dengan Syahrul yang mengajarnya menikmati kemewahan dengan menjual telefon bimbit dan kad prabayar. Penyayang. Mengkong pun Kumar pun mempunyai sifat penyayang walaupun dia degil macam tu, iaitu dia amat menyayangi ibu bapanya, dan tidak mahu ibu bapanya kecewa, lalu dia mengambil tindakan kembali ke pangkal jalan. Itulah sikap Kumar, itulah watak Kumar. Yang apa yang tidak macam mana? Okey, seterusnya iaitu watak Mengkong. Siapa Mengkong ni? Mengkong ni India ke Cina Melayu? Mengkong ni sebenarnya Cina dan bersekolahan sama dengan Badri. Okey, dia berkawan baik dengan Syahrul dan Kumar. Sering mencuri kad prabayar dan telefon bimbit. Seorang yang tidak bertanggungjawab. Contohnya yang macam mana? Mengkong sanggup mencuri telefon bimbit serta kad prabayar dari kedai bapanya sendiri. Tidak akur akan peraturan sekolah, sangat-sangat degil dan melanggar peraturan di sekolah, iaitu Mengkong sanggup melanggar peraturan sekolah dengan menjual telefon bimbit secara ansuran di sekolah. Dan Mengkong ini mudah insaf. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia ada sifat yang mudah insaf. Okey, iaitu dia mula berubah setelah tinggal di asrama dan menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan tidak bergaul lagi dengan Kumar dan Syahrul. Itulah sikap, itulah watak Mengkong. Okey, yang terakhir sekali iaitu Jamil. Bukan Jamil dalam cerita P.Ramlee tu, bukan Jamil yang kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, kan? Jamil, watak Jamil dalam Merenang Gelora, iaitu dia merupakan kawan Badri dan bersekolahan yang sama tempat, iaitu Jamil juga anak seorang penjual nasi lemak. Tidak tetap pendirian. Jamil mempunyai pendirian tidak tetap. Okey, contohnya Jamil tidak menyokong usaha Badri membanteras penjualan telefon bimbit walaupun dia berkawan dengan Badri. Itulah watak Jamil dalam Merenang Gelora. Baiklah, itulah watak ke-77 dalam. Baiklah, kita akan menceritakan tentang latar masyarakat terlebih dahulu. Kita ada 3 latar, iaitu latar masyarakat, latar masa dan latar tempat. Latar masyarakat ini ialah latar masyarakat pelajar sekolah yang belajar di sebuah sekolah menengah. Contohnya Badri, Mengkong, Kumar, Siumeng, Syahrul dan Jamil. Dan rakan-rakan di tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM. Masyarakat pelajar yang terlibat dalam salah laku disiplin sekolah. Contohnya Syahrul, Mengkong dan Kumar. Okey, dan yang seterusnya iaitu masyarakat yang terlibat dengan pelbagai aktiviti haram seperti kegiatan lumba haram dan pengedaran dadah dalam kalangan masyarakat. Contohnya Syahrul yang berkawan baik dengan Amran yang akhirnya mati ditangkap polis kerana terlibat dengan dadah. Dadah tu merupakan kesalahan yang besar bagi di negara Malaysia ini. Latar masyarakat yang menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Contohnya Cikgu Jailani sebagai guru disiplin telah menjalankan tugas sebagai guru disiplin dan telah membuktikan Badri tidak bersalah dalam tuduhan membawa telefon bimbit ke sekolah. Itulah Cikgu Jailani. Okey, yang seterusnya, latar masyarakat yang terdiri daripada golongan muda yang mementingkan gaya hidup moden dan mahu hidup mewah. Contohnya Syahrul dan Nadira sentiasa mahu hidup yang mewah, hidup yang tak nak susah, hidup yang tak nak miskin.
hidup yang sentiasa ingin kemewahan di dunia, dan kita tak tahu apa yang berlaku di akhirat nanti, dan melakukan apa sahaja untuk mencapai kemewahan tersebut. Okey, akhir sekali iaitu latar masyarakat pelajar yang gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Contohnya iaitu Padri Siumeng, Taufik dan Jamil mewakili golongan belajar yang ingin berjaya di dalam pelajaran. Itulah latar masyarakat yang ada di dalam novel Merenang Gelora. Yang kedua iaitu latar masa. Latar masa pada waktu pagi iaitu Badri bersiap untuk ke sekolah pada awal pagi. Pada waktu rehat di sekolah, Badri telah dijirus air sewaktu berada di dalam tandas kerana telah menyebabkan urusan penjualan telefon tergendala. Siapa yang buat jirus air sewaktu di dalam tandas tu? Iaitu Syahrul Kumar dan Mengkong di dalam novel Merenang Gelora pada waktu tengah hari. Antaranya iaitu penggunaan peribahasa pada muka surat untuk menulis 182 Badri pada waktu petang. Dia berkata adalah perkara sampai masanya kau balas budi aku supaya tidak dianggap pada Badri kacang lupakan pada waktu petang, iaitu Badri tidak menyangka nota kecil diberikan bahasa Inggeris oleh seorang pembahasa Inggeris. Iaitu memberi maklumat mengenai penjualan pada muka surat 85 dan telefon bimbit kepada Badri. Yang ketiga iaitu hyperbola. Hyperbola ni bermaksud menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya kemarahan setelah Syahrul dan rakan-rakan dalam motor surat haram 82. Yang lain itulah gaya bahasa yang ada pada novel Merenang Gelora. Latar masa yang ada pada novel Merenang Gelora. Yang terakhir iaitu latar tempat. Apakah yang ada pada latar tempat? Yang pertama, di kawasan sekolah. Kebanyakan peristiwa berlaku di sekolah bersesuaian dengan tema novel ini, di mana usaha Badri membantu pihak sekolah membantara salah laku di sekolah. Yang kedua iaitu berlaku di dalam tandas. Badri disimbah air kerana menggagalkan penjualan telefon bimbit oleh Syahrul. Yang ketiga iaitu di sebuah resort milik Taufik dan Jamil. Badri telah berjumpa rakan-rakannya iaitu serta mengenal semula zaman persekolahan mereka. Okey, yang seterusnya, akhir sekali di kedai telefon milik Encik Tan, Mengkong sentiasa ke kedai ayahnya untuk mencuri telefon bimbit dan kad prabayar. Teruk betul Mengkong ni sampai nak mencuri di kedai ayahnya pula tu. Baiklah, inilah kritikan yang ada pada Merenang Gelora, iaitu mempamerkan konflik remaja dan rakan sebaya dengan rakan sebaya. Hal ini dapat dilihat dengan dalam petikan berikut.
muka surat 53, iaitu Jamil tidak berani membangkang kata-kata Dodi. Dalam kumpulan mereka berempat, tugas Jamil yang paling mudah iaitu menyampaikan maklumat yang diperolehi sebagai pengawas. Setiap kali sebelum operasi mengejut memeriksa beg para pelajar, Jamil terlebih dahulu akan memaklumkan kepada tiga-tiga sekutunya, ketiga-tiga kawannya lah. Sebagai orang dalam, Jamil berpeluang mengetahui dan menyampaikan maklumat yang sepatutnya dirahsiakan. Sebagai imbuhan, Jamil akan dibayar upah yang lumayan. Baiklah, inilah kritikan yang ada pada Merenang Gelora, iaitu mempamerkan konflik remaja dan rakan sebaya dengan rakan sebaya. Hal ini dapat dilihat dengan dalam petikan berikut. Muka surat 53, iaitu Jamil tidak berani membangkang kata-kata Dodi. Dalam kumpulan mereka berempat, tugas Jamil yang paling mudah iaitu menyampaikan maklumat yang diperolehi sebagai pengawas. Setiap kali sebelum operasi mengejut memeriksa beg para pelajar, Jamil terlebih dahulu akan memaklumkan kepada tiga-tiga sekutunya, ketiga-tiga kawannya lah. Sebagai orang dalam, Jamil berpeluang mengetahui dan menyampaikan maklumat yang sepatutnya dirahsiakan. Sebagai imbuhan, Jamil akan dibayar upah yang lumayan. Jamil di samping itu menikmati keseronokan bersama-sama mereka. Jamil dapat hidup mewah dalam keseronokan. Itulah yang dikatakan dalam petikan muka surat 53. Baiklah, muka surat 169 pula, iaitu keluarga Fazli bukanlah terlalu miskin. Malahan, di kawasan perumahan yang menjadi tempat tinggal keluarganya, bapa Fazli dipandang tinggi walaupun tidak mempunyai kekayaan melimpah ruah. Selepas itu, kebanggaan dan kesombongan telah menyebabkan Fazli semakin hayal dengan kemewahan. Apatah lagi setelah bergabung dengan ketiga-tiga yang degil itulah, Syahrul, Mengkong dan Jamil. Terlalu banyak hiburan dan keseronokan yang dapat dinikmati. Mereka menghamburkan duit semata-mata untuk mencari kepuasan. Itulah yang ada pada dalam petikan 169. Okey, berdasarkan kepada petikan di atas, jelas menunjukkan konflik remaja dengan rakan sebaya yang dipamerkan oleh pengarang Ruslan Ngah. Konflik yang berlaku merupakan konflik yang sering kali berlaku dalam karangan remaja pada masa kini. Berdasarkan contoh dapat dilihat Jamil dan Fazli terpengaruh dengan rakan-rakannya, sehingga mereka jadilah macam tu. Disebabkan ingin hidup mewah dan serba lengkap, mereka sanggup melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan menyalahi undang-undang sekolah. Jika ditinjau dari sudut psikologi, kedua-dua remaja ini inginkan kehidupan yang selesa dan dapat menjamin kehendak dan keperluan mereka yang tidak dapat dipenuhi sebelum ini. Justeru, ini memperlihatkan keperluan fisiologi berlaku kepada watak. Ini jelas dalam ayat Jamil dapat hidup mewah dan berseronok, dan Fazli sering berasa rendah diri melihat rakan-rakannya bergaya dengan trend terkini. Selain itu, Seterusnya, pengarang juga menerapkan elemen konflik cinta remaja. Konflik adalah satu proses yang berlaku apabila tindakan seseorang ditentang oleh pihak yang lain. Konflik boleh dikatakan sebagai yang biasa berlaku terutamanya dalam kalangan suami isteri, kekasih, rakan, pekerja, keluarga dan jiran. Konflik cinta remaja yang ditemui dalam novel Merenang Gelora karya Ruslan Ngah ini menceritakan tentang
petikan di dalam gambaran ini, iaitu Nadira berkonflik dengan dirinya mengenai hubungan dengan Badri. Okey, dalam muka surat 145 dan 146 menceritakan tentang, mengatakan begini: kerap kali Nadira terbayang wajah Dayana. Entah kenapa Nadira diserang oleh perasaan resah apabila terlintas nama itu di fikirannya. Hubungan akrab antara Badri dan Dayana sudah sampai ke pengetahuan Nadira, menyebabkan fikiran menjadi kacau bilau. Nadira tidak menganggap Badri lebih daripada seorang sahabat. Mungkin begitu juga dengan Dayana. Tetapi Nadira kadang-kadang dihantui perasaan cemburu apabila memikirkan Badri mempunyai sahabat selain dirinya. Jealous lah ni. Pernah timbul keinginan untuk bertanya kepada Badri apakah status hubungan Badri dengan Dayana. Tapi Nadira tidak mahu menimbulkan sebarang kecurigaan dalam hati Badri. Baiklah, itulah yang dikatakan. Berdasarkan kepada contoh petikan di atas, jelas menunjukkan dua watak mengenai status perhubungan mereka dengan Badri. Hal ini dapat dikesan melalui monolog Nadira dan Dayana. Nadira kadang-kadang dihantui perasaan cemburu apabila memikirkan Badri mungkin mempunyai sahabat lain selain dirinya, dan kemungkinan seperti itu menakutkan Dayana. Nadira seperti muncul untuk memisahkan dengan Badri. Kalau selama ini Dayana tidak pernah memikirkan kemungkinan Badri akan hilang dari sisinya, sekarang Dayana mula berasa khawatir. Dari sudut psikologi, memperlihatkan jaminan kasih sayang dalam diri kedua-dua remaja tersebut. Mereka mempunyai keinginan untuk disayangi dan menyayangi, serta dicintai dan mencintai. Dalam hal ini, kedua-dua watak ini berkonflik dengan diri mereka, sama ada Badri melihat mereka sebagai kawan atau sebaliknya. Konflik jenis ini kebanyakannya berlaku kepada kalangan pelajar perempuan lah, betul tak? Mesti ada rasa sayang kepada lelaki. Biasalah kita perempuan, kita tahu. Macam itulah cerita dalam novel Merenang Gelora ini. Yang terakhir sekali, pengajaran yang ada pada Merenang Gelora ini ialah kita haruslah tabah menghadapi pelbagai cabaran dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Contohnya, Badri tabah menghadapi pelbagai cabaran dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekolah. Badri pernah diugut, disimbah air, malah pernah difitnah membawa telefon bimbit ke sekolah. Namun, dia tabah menghadapi semua cabaran itu. Yang kedua, kita perlulah menasihati rakan kita yang tersalah memilih jalan hidup. Contohnya, Badri menasihati Jamil agar kembali ke pangkal jalan setelah terlibat dengan aktiviti menjual telefon bimbit dan kad prabayar yang dicuri. Badri juga menasihati Nadira agar tidak meneruskan persahabatannya dengan Syahrul yang terlibat dengan kumpulan lumba haram. Yang ketiga, iaitu kita hendaklah saling membantu dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Contohnya, Badri dan Taufik sentiasa bekerjasama ketika menjalankan tugas sebagai pengawas dengan penuh tanggungjawab. Mereka sentiasa menyalurkan maklumat mengenai salah laku pelajar kepada Cikgu Jalani. Itulah pengajaran dan pengakhiran cerita Merenang Gelora ini. Persimpangan